semua pelajar Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Apa khabar kamu pada petang ini? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tersayang. Jadi pada petang ini kita akan meneruskan sesi tutorial PDPR kita untuk bahasa Melayu. Okey. Pada petang ini kita akan membincangkan tema 13, iaitu masih lagi dalam tema 13, jati diri, warga negara dan patriotik. Okey, kita masuk kepada tajuk yang berikutnya, pahlawanku. Okey, pada muka surat 172, dan pada muka surat 123 kita akan bincang berkenaan dengan puisi, puisi iaitu puisi tradisional dan juga puisi moden, iaitu sajak. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa lagi, kita akan terus semak kita punya tema ini secara lebih lanjut. Okey, kita masih lagi dalam tema 13. Okey, tajuknya pahlawan, dan di situ ada gambar Regimen Askar Melayu yang ada kaitan dengan tema yang akan kita bincangkan pada petang ini. Okey, sebelum itu kita semak dulu dokumen standard kurikulum kita. Okey, standard kandungan yang kita gunakan yang pada sesi tutorial ini iaitu standard 1.6, mempersembahkan maklumat secara lisan tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi. Okey, memahami dan mengapresiasi karya sastra. Manakala standard pembelajarannya 1.6.1, mempersembahkan idea dan maklumat dalam pelbagai situasi dengan betul, tepat dan jelas serta menggunakan intonasi yang sesuai secara kreatif dan bertata susila. Okey, 4.1.2, memahami dan mengapresiasi untuk menghubung kait aspek yang menarik dalam puisi moden dan puisi tradisional. Okey, kita semak dulu objektif pelajaran pada petang ini. Okey, ada dua objektif pelajaran yang ditetapkan. Yang pertama, pada akhir pelajaran murid dapat mempersembahkan satu idea dan maklumat dalam pelbagai situasi dengan betul, tepat dan jelas serta menggunakan intonasi yang sesuai secara kreatif. Dan yang kedua, dapat memahami dan mengapresiasi, iaitu menghayati untuk menghubung kait aspek yang menarik dalam puisi moden dan juga puisi tradisional. Okey, jadi kita akan lihat radar pahlawan kita. Kita mencari pahlawan-pahlawan yang ada di dalam radar kita pada petang ini. Okey, kita saksikan jumpa atau tidak. Okey, ada. Yang pertama ialah Lieutenant Muda Adnan bin Sadi, yang kedua Sarjan Jamin bin Muhammad Shah, dan yang ketiga Pegawai Waris 1 Kana Anak Kau. Okey, ketiga-tiga ini merupakan pahlawan yang menyumbangkan jasa yang sangat besar kepada negara kita, khususnya semasa era penjajahan tentera Jepun dan juga semasa era darurat diisytiharkan di negara kita bermula 1948 sehinggalah kepada tahun 1989, iaitu menghadapi ancaman daripada pasukan pengganas komunis. Okey. Okey, kita terus melihat secara lebih dekat ketiga-tiga tokoh tersebut sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-64 pada 31 hari Ogos yang lalu. Okey, sebelum itu kita dengar dulu alunan lagu daripada Puan Sri Saloma. Jikalau kau pandai untuk pergi berjuang, andainya kau gugur, jasamu dikenal. Dengarlah lagu kita, gubahan mesra dan raja, sebagai ganti diri bersama kau berbagi. Semoga tabah hati Sekanda di medan perang, adinda di medan seni, sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk ibu
pertiwi. Majulah ke tanda maju, jangan mundur. Dinda mohon doa restu, kelak sehidup semati bersamamu. Okey, begitu merdu suara Puan Sri Saloma mendenangkan lagu yang ada kena-mengena dengan tajuk ataupun tema kita pada petang ini. Jadi seperti mana yang kamu saksikan di skrin, okey, tiga tokoh yang mencurahkan jasa bakti yang sangat hebat ketika usia di kandung badan, iaitu Lieutenant Muda Adnan bin Sadi, merupakan salah seorang pejuang negara yang berjaya merintis kemerdekaan negara kita. Okey, kemudian langkah jejak beliau telah diikuti oleh Saja Jamil bin Muhammad Shah, iaitu ketua Balai Polis di Bukit Kepong. Okey, beliau terkenal dengan kata-kata ketika beliau mendapat ancaman daripada pengganas komunis, iaitu biar putih tulang jangan putih mata. Dia tidak sesekali rela bumi Malaysia ini dirampas oleh pengganas komunis, biarlah dia mati, tetapi untuk menyerahkanlah bukan satu perkataan yang ada dalam kamus kehidupan Saja Jamil. Okey, dan diteruti oleh Pegawai Warna 1 Kanal Anak Langkat. Okey, beliau juga terlibat dalam pertempuran ketika era darurat. Okey, pertempuran yang beliau terlibat khususnya pada ketika beliau ditugaskan untuk menghapuskan sakibaki pengganas komunis di negeri Perak. Okey, jadi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga tokoh yang telah banyak menyumbang jasa dan bakti mereka kepada negara. Okey, ini merupakan sedikit latar belakang ataupun informasi berkenaan dengan ketiga-tiga tokoh. Yang pertama, pertempuran Bukit Candu yang melibatkan tokoh yang pertama, iaitu Lieutenant Adnan, merupakan seorang anak jati Sungai Kampung Ramal, Kajang, Selangor. Okey, lokasinya seperti yang tertulis itu, Bukit Candu, Singapura. Tarikhnya pada 12 hingga 14 Februari 1942. Okey, antara askar Melayu dan juga menentang tentera Jepun. Okey, antara perwira yang gugur termasuklah beliau sendiri dan juga anggota Company C. Okey, tetapi terdapat seorang daripada rakan seperjuangan yang selamat dalam pertempuran tersebut, iaitu Korporal Yaakob. Dan daripada Korporal Yaakob inilah kita generasi yang kemudian mengetahui apa yang berlaku kepada Lieutenant Adnan, yang menurut Korporal Yaakob, Lieutenant Adnan telah diseksa sebelum dibunuh dengan kejam dengan cara menggantungkan badan Lieutenant Adnan kaki ke atas, kepala ke bawah, dan ditusuk bertubi-tubi dengan senjata bayonet oleh tentera Jepun tanpa ada belas kasihan sekalipun. Okey. Yang kedua, peristiwa Bukit Kepong. Di sebelah kiri skrin kamu tu ada data dan juga maklumat tentang peristiwa Bukit Kepong, dan kita akan saksikan satu rakaman video berkenaan dengan seorang saksi kejadian yang masih lagi hidup, iaitu Ketua Polis Daerah Pagoh, Tan Sri JJ Raj. Okey, kita saksikan video yang saya masukkan. Peristiwa berdarah Bukit Kepong tidak pernah luput dalam ingatan, terutama ketika sambutan Hari Kebangsaan. Tragedi hampir 7 dekad itu terpahat sebagai kemuncak kekejaman pengganas komunis yang bertujuan membalas dendam terhadap pasukan keselamatan yang telah membunuh ramai anggota mereka sejak perintah darurat diisytiharkan pada tahun 1948. Bekas Ketua Polis Daerah Pagoh Tan Sri JJ Raj mengimbau kembali detik menyayat hati itu kepada wartawan Siti Khadijah Jaafar. Saya berkesempatan menemui Tan Sri John Joe Raj, atau lebih dikenali sebagai Tan Sri JJ Raj, yang kini berusia 96 tahun, di kediaman beliau di Petaling Jaya baru-baru ini.
Beliau satu-satunya saksi polis yang masih hidup yang menyaksikan sendiri kekejaman komunis terhadap anak-anak buahnya, termasuk orang awam. Beliau yang ketika itu menjaga 20 balai di sekitar daerah Pagoh, termasuk Bukit Kepong, berkata kawasan itu menjadi sasaran pengganas komunis, ekoran lokasinya yang terletak jauh di pedalaman serta masalah kesukaran berkomunikasi. Sehari sebelum berlakunya peristiwa itu, beliau melawat balai polis itu bersama 10 anggota dan ketika itu beliau bertemu dengan Ketua Balai Polis Bukit Kepong, Sarjan Jamil Muhammad Shah, anggota-anggotanya, penghulu dan penduduk kawasan itu. Berdasarkan maklumat risikan polis cawangan khas, beliau dimaklumkan mengenai kehadiran komunis yang bersembunyi di hutan sekitar, tetapi mengakui maklumat yang diperoleh tidak menjelaskan secara terperinci lokasi sebenar kumpulan itu. Walaupun usia hampir mencecah seabad, insiden itu masih segar diingatan, terutamanya kata-kata keramat dan tabik terakhir Sarjan Jamil yang sedikit pun tidak gentar dan berjanji akan mempertahankan Bukit Kepong, orang awam dan keluarga mereka. Saya kata Sarjan Jamil depan lah. Itu kita panggil itu lah dulu. Sarjan Jamil jaga baik-baik lah. Dan Jamil jawab, Tuan OCPD jangan diperang lah. Dia putih mata, jangan putih tulang. Masa itu saya kurang faham lah apa dia kata. Dia mah putih tulang, jangan putih mata. Lepas itu saya tanyalah kawan-kawan apa cerita ini. Serangan kira 130 anggota komunis pada 4 pagi 23 Februari 1950 mengorbankan 23 nyawa, termasuk 14 orang anggota polis, 4 isteri anggota, 4 kanak-kanak dan 5 polis bantuan. Kesemua mereka meninggal dunia selepas diserang dan dibakar tanpa belas kasihan. Ketika serangan bertubi-tubi itu, Mat Indra yang juga ketua kumpulan komunis 3 kali meminta mereka berundur, namun ianya ditolak Sarjan Jamil dan anak buahnya. Balai polis tengah bakar. Sarjan Jamil ada depan lah. Kiri kanan ada dia punya assistant. Kiri kanan pun sudah kena tembak lah. Habis Jamil seorang depan. Di belakang Jamil ada berapa budak-budak menangis, bini menangis semua sekali. Tapi Sarjan Jamil kata tidak, polis tidak akan serah diri. Beliau yang tiba beberapa jam selepas kejadian menyaksikan sendiri bagaimana tersiksanya anggota keselamatan terlibat. Teruk lah sejam. Bila saya sampai sana, tengok balai polis, tiga suku dah hangus. Tapi bukan main panas lah dalam. Tapi macam mana pun kita masuk. Katanya kita jumpa Sarjan Jamil. Dia sudah luka parah lah. Dia jam. Sungguh pun dia luka parah. Dia masuk lagi tembak. Itulah keberanian orang kampung dulu-dulu. Justru beliau mahu generasi pasca merdeka menghargai dan mencontohi semangat juang yang tinggi serta keberanian perwira di Bukit Kepong selain menghargai dan memelihara keamanan negara. Bagi Tan Sri J.J. Raj, walaupun telah lama bersara daripada dunia kepolisian, semangat cintakan tanah air sentiasa mengalir dalam dirinya. Namun jika sekali rindu menjengah, beliau akan membela gambar-gambar lama yang bersebar api sebagai tanda kenangan dan juga untuk tatapan generasi masa kini. Laporan Siti Khadijah Jaafar. Okey, dalam itu tadi kisah yang kita dengar daripada seorang saksi yang menyaksikan sendiri peristiwa kekejaman pengganas komunis, dan cikgu rasa macam tak percaya apabila ada usaha pihak-pihak tertentu pada masa sekarang ini yang
cuba memperbelikkan fakta sejarah dengan mengatakan bahawa pengganas komunis merupakan salah satu elemen pasukan yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Okay, jadi cikgu harap kamu sebagai generasi muda tidak sekali-kali goyang dengan dakwaan yang berniat jahat ini. Okey, komunis bukannya pejuang kemerdekaan, tetapi dia merupakan satu kumpulan pengganas yang patut dibersihkan daripada terus berada di dalam bumi Malaysia ini. Okey, kita saksikan maklumat berkenaan dengan pegawai Warren 1 kanak-kanak rangkau. Okey, di sebelah situ kamu boleh lihat maklumat yang tertera di situ. Okey, perkhidmatan beliau, unit yang beliau sertai daripada mula berkhidmat sampailah beliau bersara, kekal beliau duduk dalam regimen Ranger Diraja. Okey, kita saksikan sedutan filem The Iban Warrior yang mengisahkan pertempuran Pegawai 1 kanak-kanak rangkau semasa di hutan simpan Korbu, Sungai Siput, Perak. Okey, kita saksikan sedutan filem tersebut. Looks like you're ready to serve. Untuk negara saya sanggup buat apa saja, Tuan. Where is Captain Mike Iota? He was hurt and Reed McCulloch would go back to receive him. Do you think you're mad? Leave your platoon's head behind? Biar 1000 peluru singgah di badan saya, Tuan. Jangan sebutir peluru bor di kepala Tuan. Are you refusing? It's an order! Well, me and my friend would like to thank you for treating us like kings of your land. Dan memburu mereka. Siapa berpisah? Okey, kita tadi sebutan daripada filem The Iban Warrior. Okey, Agi hidup, Agi Gelaban, selagi hidup, selagi berjuang. Okey, kata-kata yang pernah diucapkan oleh panglima kaum Iban yang terkenal iaitu Rantap ketika berjuang ataupun berlawan mempertahankan bumi Sarawak daripada kekuasaan rejim Johannesburg. Okey, kita terus kepada aktiviti kita yang pertama. Berdasarkan maklumat yang telah cikgu terangkan pada awal tadi, okey, kita akan lihat aktiviti pertama. Okey, berdasarkan sebutan filem Bukit Kepong, ulaskan 5 aspek yang menarik mengikut sudut pandangan anda. Pembentangan anda perlu disediakan dalam format pertemuan kreatif, kemudian persembahkan dalam sesi tutorial bersama guru anda. Okey, ini sebutan filem Bukit Kepong yang perlu kamu teliti, dan kemudian kamu kena ulaskan apakah aspek yang menarik mengikut sudut pandangan kamu. Okey, kita saksikan. Kau nak ke mana? Gopeng suka lah. Apa lo mau? Apa pun boleh lah. Kau macam? Baca! Lu mesti ingat, ini kawasan Melayu. Kalau ada banyak orang Melayu sokong, baru kita boleh menang. Kita tahu. Kita dapat tahu, dia orang sekarang semua sudah masuk AP. Kami.
Hei, pengkhianat! Kami takkan menyerah diri. Kami akan lawan dengan besar-besaran. Tembak! Henti! Jangan pergi! Bahaya! Ya Allah! Mak Dadi, aku nak untuk bela. Kami awal-awal polis tidak akan menyerah diri. Biar kami mati di sini. Untuk sokong menjadi tanah kubur kami. Okey, itu merupakan serutan dari filem Bukit Kepong. Jadi antara perkara ataupun aspek yang menarik mengikut sudut pandangan cikgu apabila cikgu menyaksikan serutan filem tersebut, ini sebagai contoh kamu kena buat berdasarkan pemahaman kamu lah. Okey, tetapi cikgu nak 5 juga. Okey, antara aspek menarik ialah kita akan lihat di situ ada unsur-unsur keberanian yang dipamerkan oleh petugas keselamatan kita, iaitu anggota polis. Kemudian kita juga ada elemen kekeluargaan yang disulami dengan elemen-elemen aksi dalam filem tersebut. Okey, kita juga boleh melihat sudut kerjasama di antara pasukan polis dengan penduduk setempat dalam mempertahankan sesuatu kawasan. Kemudian kita akan lihat bagaimana anggota polis dan orang kampung membuat perancangan, begitu juga musuh juga sentiasa membuat perancangan. Jadi kalau itu faktanya dalam kehidupan kita perlu ada perancangan dan bersiap sedia dengan apa juga situasi. Kemudian kita boleh juga selitkan unsur cinta kepada keluarga, cinta kepada tanah air, cinta kepada keamanan yang ada diterapkan dalam filem tersebut. Itu antara contoh aspek menarik yang boleh kamu ulas dalam sebutan video tersebut. Tapi contoh yang cikgu paparkan ini merupakan contoh yang cikgu jelaskan apabila cikgu tengok sebutan video tersebut, dan kamu perlulah menjelaskan aspek lain lah. Okey, itu tugasan yang pertama. Okey, kita beralih kepada bahan yang berikutnya, iaitu jom kita akan lihat sepintas lalu ciri-ciri syair dan juga bentuk sajak. Okey, syair seperti mana yang kamu telah pelajari semasa di tingkatan 1, 2 dan 3, iaitu di sekolah menengah rendah. Okey, syair mempunyai 4 baris serangkap, kemudian 4 hingga 6 patah perkataan sebaris, 8 hingga 12 suku kata sebaris. Kemudian semua baris syair ialah isi, tidak ada pembayang. Okey, rima akhir syair mestilah sekata, iaitu A. Manakala bentuk sajak pula, okey, yang pertama sekali tidak memiliki pengucapan bunyi yang tetap, maksudnya boleh disampaikan mengikut keselesaan pendekaman sajak. Yang kedua, tiada penetapan format rima akhir yang sama seperti syair. Jadi maksudnya rima akhirnya bebas. Jumlah baris juga sajak tidak menetapkan format khusus, bebas berapa baris satu rangkap pun tak jadi masalah. Nak 1, 2, 3 dan sebagainya pun itu tidak ada masalah dalam penciptaan sajak. Dan sajak mesti mempunyai keselasian antara isi dengan penggunaan tata bahasa, iaitu pemilihan diksi yang harmoni lah. Jadi andai kata sajak kamu bertemakan alam sekitar, maka perkataan ataupun ayat-ayat dalam sajak kamu mesti ada kait-mengait dengan alam sekitar. Itu maksudnya. Jadi itu sepintas lalu ciri-ciri syair dan juga bentuk sajak yang telah kamu pelajari semasa di tingkatan menengah rendah. Jom kita lihat syair Jong Pecah. Jadi cikgu akan cuba melagukan syair ini, mungkin 2 baris ataupun mungkin 2 rangkap ataupun mungkin berangkap-rangkap. Kita lihatlah. Cikgu akan bersyair sekarang. Berkali-kali dicuba musuh, negara dilanggar, hendak diruntuh. Berkat bersatu rakyat teguh,
sampai saat yang gelap, entah di mana salah dan silap, entah siapa lalai dan lelap. Rakyat berbalah, daulat pun lelap. Okey, cikgu telah melakukan 2 rangkap syair Jam Pecah ni sebagai contoh kepada kamu semua untuk melakukan syair ini sehingga habislah. Okey, jadi kamu boleh melakukan syair tersebut ketika bersama-sama dengan guru mata pelajaran masing-masing selepas ini. Okey, jadi cuba kita lakukan syair sampailah ke perenggan yang terakhir itu. Okey, selamat bersyair nanti bersama dengan guru anda. Okey, ini contoh deklamasi sajak yang cikgu ingin paparkan kepada kamu. Okey, bagaimana pula sajak itu dideklamasikan. Okey, kita saksikan. Terimalah Pahlawan Kemerdekaan karya Dato' Usman Awang. Pahlawan, jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa nama, jika namamu tanpa bunga, penjajah mengatakan kau durhaka, maka kaulah pahlawan sebenarnya. Gemar seabad silam, Inggris datang meredam paham, bersama peluru, bersama senapan, membunuh, menangkap setiap pejuang. Sebenarnya berubah merah, bukan syarat milik kekuatan, bukan rakyat bumi ke hulu, arus merahnya menjulang mayat, pahlawan bangsa, pahlawan rakyat. 7 miliar dadanya bersayap. Pahlawan, untukmu derita, untukmu penjara, bukan bintang tersemat di dada. Semangatmu api negara berdaulat, namamu terukir di jantung rakyat. Sekian poin kami dalam secara. Okey, baiklah, kita tadi contoh deklamasi sajak yang disampaikan oleh penyajak berkenaan dengan sajak pahlawan kemerdekaan. Jadi itu cara kita nak mendeklamasi sajak. Okey, dia mengikut nada sajak tersebut. Okey, jadi kalau nada sajak tersebut ada unsur-unsur perjuangan, kita boleh meninggikan sedikit suara kita, tetapi tidaklah sampai ke tahap menjerit. Cuma kalau kita lihat dalam video tersebut, kita dengar macam menjerit kerana penyajak
berbantukan dengan pembesar suara, itu yang kita dapat lihat suaranya agak tinggi. Tapi kalau tanpa bantuan pembesar suara, saya rasa tahap kelantangan suaranya tidaklah sampai ke tahap menjerit. Okey, baiklah, kita dah sampai ke penghujung sesi tutorial kita, iaitu kamu dihendaki melaksanakan aktiviti kedua, iaitu berdasarkan kedua-dua puisi di bawah ini, kemukakan maklumat-maklumat yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karya masing-masing mengikut kefahaman kamu. Seterusnya, bincanglah idea kamu bersama guru ketika sesi tutorial bahasa Melayu sebentar nanti. Jadi berdasarkan syair Jom Pecah dan juga pahlawan kemerdekaan ni, kamu kena baca, kamu kena hadam, kamu kena teliti, kamu kena perhatikan baris demi baris apakah maklumat yang ingin disampaikan oleh pengkarya kepada orang ramai menerusi karya ciptaan masing-masing. Apa yang ingin disampaikan, apa bentuk mesej ataupun iktibar yang diselitkan dalam syair Jom Pecah. Begitu juga dengan sajak pahlawan merdeka ni, apa sebenarnya yang ingin diketengahkan oleh Datuk Isman Awang kepada kita rakyat Malaysia dengan sajak yang telah dihasilkan beliau pada tahun 1970. Jadi kedua-dua bahan ini kamu boleh rujuk dalam buku teks pada muka surat 173 dan kamu akan berbincang secara aktif bersama dengan guru mata pelajaran masing-masing ketika sesi tutorial sebentar nanti. Jadi itu saja daripada cikgu. Sekian dahulu. Cikgu akan undurkan diri dan cikgu berdoa kepada Tuhan supaya kita semua dapat meneruskan usaha kita dalam aktiviti PDPR ni, walaupun kita menghadapi kekangan akibat penyebaran pandemik COVID-19, dan insya-Allah kita dapat lihat berkat doa dan juga usaha yang dilaksanakan oleh semua rakyat Malaysia, kita akan dapat mengurangkan jumlah jangkitan kes COVID-19 yang juga merupakan cabaran kita pada zaman ini. Dan kita nak ucapkan juga terima kasih kepada pahlawan ataupun perwira kita di barisan hadapan kerana mereka telah bertungkus lumus menabur jasa bakti sama seperti tokoh-tokoh pahlawan yang kita sebutkan ataupun kita bincangkan dalam sesi tutorial kita pada kali ini, cuma dalam keadaan ataupun situasi yang berbeza. Pahlawan semasa zaman darurat dan juga zaman penjajahan Jepun, mereka menghadapi musuh secara nyata, tetapi pahlawan kita iaitu barisan hadapan kita sekarang ini menghadapi ataupun berdepan dengan cabaran yang musuh tak nampak di mata. Jadi dua-dua kelompok ini mempunyai peranan dan juga mencurahkan jasa bakti yang sangat tinggi nilainya di sisi negara, dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah menyumbang jasa dan bakti kepada negara kita. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.